Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan membincangkan perihal kelebihan bulan Syaban. Dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Surau Mukhlisin Semenyih Selangor melalui Facebooknya Jom Ngaji Surau Mukhlisin, dan kita mengadakan kuliah online. Dan saya selalu encourage masjid-masjid dan surau-surau, walau dalam tempoh PKP ini kita masing-masing terpaksa untuk duduk di rumah kita masing-masing, dan kita tidak boleh untuk menghadiri solat berjemaah ataupun menghadiri kuliah-kuliah kita di masjid-masjid. Namun tidak menghalang kita untuk kita teruskan pengajian-pengajian kita yang boleh kita lakukan secara online, supaya manfaat ilmu itu berterusan, supaya limpahan keberkatan atas pengajian ilmu ini akan berterusan. Jadi subhanallah, saya ucap tahniah dan syabas kepada pihak Surau Mukhlisin, AJK Surau Mukhlisin, yang mengambil inisiatif yang baik ini untuk kita meneruskan kuliah pengajian kita secara online. Tahniah dan syabas. Mudah-mudahan semua orang dapat mengambil manfaat dan pengajaran, manfaat dan kebaikan daripada kuliah online yang kita lakukan pada hari ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang kita nak bincangkan pada malam ni ialah berkaitan dengan bulan Syaban. Kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Syaban, yang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengambil manfaat yang sebaiknya. Kita masalah satu, tuan-tuan sekalian, subhanallah, yang pertamanya kita tak kenal bulan-bulan yang Allah bagi pada kita sendiri. Kita ada satu kelebihan yang Allah bagi kat kita ni, tuan-tuan sekalian, yang disebut sebagai bulan-bulan Islam. Sampai ke tahap kita ni, tuan-tuan, jauh daripada kita tak kenal bulan kita sendiri, tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sedangkan dalam urusan ibadat kita terkait dengan susunan bulan Islam, kan? So, sampai orang suruh, orang tanya bulan Islam tahu ataupun tidak pun dia tak tahu. Kata, cuba baca tengok bulan Islam. Maksud
dia menyanyi kan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Oh, nyanyi. Cuba sebut satu-satu tengok. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Tahiyat Awal, Tahiyat Akhir. Macam tu dia pergi. Jadi tuan-tuan salih ala Sayyidina Muhammad. Sayang sebab apa? Sebab dalam urusan ibadat kita terkait dengan bulan-bulan kita. Kita nak puasa, kita nak raya, kita nak melaksanakan ibadah korban, kita nak pergi melaksanakan ibadah haji, dan subhanallah salih ala Sayyidina Muhammad. Dan bahkan dalam susunan hari-hari dalam bulan tersebut itu pun ada kelebihan-kelebihan tertentu. Sebagai contohnya puasa yang Nabi SAW sebut tentang puasa hari putih, hari-hari putih. Bila puasa hari putih ni? 13, 14, 15, bulan-bulan Islam. Jadi disebabkan kita tak tahu bulan kita sendiri, maka menyebabkan kita terlepas macam tu. Sallallahu alaihi Muhammad, kelebihan nisfu Sya'ban ni sebagai contoh yang akan kita lalui tak berapa lama lagi. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, kita ketinggalan benda-benda yang macam ni disebabkan apa? Disebabkan oleh kita tak mengambil berat ataupun kita tak kenal kalender ataupun bulan-bulan kita sendiri. Itu yang berlaku dekat kita ni subhanallah. Jadi satu kerugian yang tak amat sangat. Maka tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, dalam bulan Sya'ban ini dia diapit, apit kan bahasa. Kalau tak faham tolong angkat tangan, koko saya nampak. Diapit dia oleh dua bulan yang sangat istimewa, iaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab salah satu daripada bulan-bulan haram yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, perkara-perkara maksiat yang kita lakukan itu pada hari tersebut, pada bulan tersebut dipandang besar di sisi Allah. Dan Allahumma salli alaihi wasallam, demikian juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga akan dipandang besar di sisi Allah dalam bulan-bulan haram. Maka pada bulan Rajab kita telah memperbanyakkan ibadat-ibadat kita disebabkan kelebihan-kelebihan yang kita boleh dapat dalam bulan Rajab. Demikian pula bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang lebih istimewa, yang lebih dahsyat, yang Allah menyusun kelebihan-kelebihan yang sangat banyak. Dalam bulan Ramadan kita nak lakukan sebaik mungkin subhanallah amalan-amalan yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan subhanallah, satu amalan sembahyang yang kita buat digandakan oleh Allah sehingga 70 kali ganda. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nah, tak kira sedekah kita digandakan oleh Allah lagi subhanallah. Amalan-amalan sunat yang kita buat dalam bulan Ramadan Allah gandakan seumpama kita lakukan amalan fardu. Amalan fardu nilai dia 10 kali ganda. Salih ala Sayyidina Muhammad. Sebagaimana yang kita maklum dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Allah Nabi SAW naik bertemu dengan Allah, ambil sembahyang, perintah sembahyang, dan dengan perintah sembahyang tu Allah sebut, Allah suruh kita buat 5 waktu sembahyang, tapi tetap Allah kira seperti 50 waktu sembahyang, sebab setiap waktu sembahyang tu Allah kira 10 kali ganda. Jadi amalan fardu, amalan sunat yang kita buat dalam bulan Ramadan Allah ganda 10 kali ganda, amalan fardu Allah ganda 70 kali ganda. Maka pada bulan Ramadan kita memperbanyakkan amalan-amalan yang dengan sebaiknya. Sebab apa? Sebab ganjaran pahala yang Allah berikan dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab pun dapat kelebihan, bulan Ramadan pun dapat banyak kelebihan. Macam mana pula dengan bulan Sya'ban yang duduk di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan? Maka subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kalau kita nak faham, tengok macam mana bijaknya Allah menyusun keadaan kita. Bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan kita nak all out, bulan yang kita nak bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadat, bulan yang kita nak apa? All out lah. Nak maksimum gear 5 laju subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang tak dalam bulan Ramadan macam mana yang kita buat? Kita puasa setiap hari tuan-tuan. Setiap hari puasa. Ni nak puasa sehari dua pun tuan-tuan subhanallah pun rasa macam ya Allah, Allah saja yang tahulah subhanallah sallallahu. Ini puasa setiap hari selama 30 hari. Bila nak puasa kena bangun awal. Bangun untuk sahur. Bangun, kalau orang perempuan boleh bangun 2 jam sebelum daripada subuh. Subuh pukul 6, pukul 4 pagi dah bangun dah, dengan masak, dengan bedak sejuk kat muka, dengan potong sayur, dengan potong bersiang, berlawan dan sekalian berperang kat dapur tu 2 jam dah sebelum daripada subuh. Lepas tu puasa pula seharian. Lepas tu
Salih ala Muhammad, pi tarawih pula, sembahyang pula sampai 20 rakaat. Sampai pukul 9.30 sampai pukul 10 malam. Lepas tu keletihan, tidur dah lewat dah dengan tadarus Quran lagi. Sebagainya. Dan dia berlangsung selama 30 hari. Pasal apa yang ramai orang dalam bulan Ramadan, minggu pertama aja dia jadi semangat. Kan? Macam Piramli kata apa? Apakah satu banyak-banyak, dua jarang-jarang, tiga kadang-kadang, empat sikit-sikit. Siapa nama tu? Ali Nujum, negara apa tu? Dia main tanya pada Pak Belalang kan. Pak Belalang jawab kahwin. Bukan kahwin, tarawih nama dia. Satu, minggu pertama banyak orang main tarawih. Minggu kedua jarang-jarang main dah. Minggu ketiga kadang main kadang tak main. Minggu keempat tinggal sikit dah, tinggal. Pasal apa? Sama juga kita baca Quran. Kan? Minggu pertama baca Quran full all out tuan-tuan. Subhanallah. Kan? Satu juzuk. Minggu kedua dah habis. Minggu ketiga tak baca Quran dah. Pasal apa jadi macam tu? Pasal kita salih ala Sayyidina Muhammad, kita penat. Kita jadi letih. Pasal apa kita penat, kita letih? Pasal kita tak biasa. Kita tak biasa bangun awal, kita tak biasa duk baca Quran banyak-banyak, kita tak biasa duk puasa banyak-banyak. Maka sampai satu tahap, seminggu dua, kita penat, kita letih. Dan akhirnya kita meninggalkan ibadat-ibadat tersebut. Habis, tu yang Allah susun, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Rejab, bulan haram. Bila bulan haram, buat apa? Banyakkan ibadat. Maka dia dah kick start dah. Ada komen kata suara perlahan. Okey suara? Suara okey, mungkin boleh pakai earphone ke ataupun sebab saya dah pakai mic, dan insya-Allah kalau ada apa-apa masalah tolong tuliskan dekat komen supaya kita boleh perbetulkan. Dan saya ajak tuan-tuan semua untuk siapa-siapa yang tengok ni untuk share, sebab kita nak kempen supaya ramai orang kenal surau Mukhlisin di Salih ala Sayyidina Muhammad Semenyih, surau yang aktif, surau yang banyak program dia. Dan kalau banyak orang yang ikut, insya-Allah tuan-tuan salih ala Sayyidina orang kenal program-program surau Mukhlisin. Bukan hanya orang-orang yang duduk di kawasan surau Mukhlisin saja yang boleh mengambil manfaat, tetapi ramai orang yang lain yang boleh mengambil manfaat daripada kuliah-kuliah yang disusun di surau Mukhlisin. Jadi kita share ni bukan sebab kita nak ni, kita share ni supaya orang-orang lain pun dapat tahu bahawa ada program yang dilakukan ataupun dijalankan di surau Mukhlisin yang orang lain pun boleh tumpang-tumpang manfaat dia. InsyaAllah share walaupun hanya satu klik, tetapi besar manfaatnya salih semat di sisi Allah mudah-mudahan. Baik tuan-tuan sekalian, jadi bila kita masuk Rejab tu gear 1, gear 1, gear 2. Masuk Sya'ban, gear 3, gear 4. Masuk gear 5, masuk Ramadan gear 5. Laju je pergi. Puasa tiap hari biasa dah aku daripada bulan Rejab, Sya'ban pun aku dah puasa dah. Dah banyak puasa dah. Sedekah banyak. Bulan Rejab, bulan Sya'ban pun dah banyak sedekah dah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, jadi amalan-amalan yang kita buat tu kita dah biasakan. Semenjak daripada kita bulan Rejab, bulan Sya'ban, dan akhirnya semualah masuk bulan Ramadan, kita nak all out dan kita dah terbiasa dengan amalan-amalan tersebut. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, mari kita tengok apakah amalan-amalan ataupun kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Sya'ban. Allahumma salli ala Sayyidina. Yang pertama tuan-tuan, Nabi SAW banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban Nabi SAW banyak berpuasa. Salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Dalam bulan Ramadan dalam bulan Sya'ban Nabi SAW banyak berpuasa melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Tetapi tidaklah salli ala Sayyidina Muhammad sepanjang masa bulan Sya'ban, menurut pendapat ulama yang kita akan bahas sebentar lagi, adakah Nabi SAW setiap bulan Sya'ban Nabi berpuasa sampai penuh sebulan? Yang tu kita akan bincang sebentar lagi. Hadisnya tuan-tuan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yufatiru salli ala Sayyidina Muhammad wa yufatiru hatta naqula la yasumu wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salli ala Sayyidina Muhammad. Yang maksud dia macam inilah, Nabi SAW biasa berpuasa sehingga kami katakan bahawa baginda tidak akan berbuka.
dalam bulan Sya'ban Nabi SAW berpuasa sehingga kami katakan bahawa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, baginda tidak akan berbuka, yakni seolah macam Nabi berpuasa terus. Dan baginda SAW apabila berbuka sehingga kami katakan bahawa baginda akan terus berbuka, yakni tak berpuasa terus. Dan aku melihat baginda Nabi SAW menyempurnakan puasanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan aku tidak melihat baginda menyempurnakan puasanya sebulan penuh melainkan bulan Ramadan sahaja. Dan aku juga tidak melihat baginda berpuasa, yakni puasa sunat, dalam sebulan yang lebih banyak melainkan baginda berpuasa pada bulan Sya'ban. Mari kita cuba faham daripada hadis ni. Sayyidina Aisyah cerita Nabi SAW berpuasa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan kami katakan bahawa baginda akan berpuasa terus. Nampak Nabi banyak puasa, seolah macam Nabi nak puasa sepanjang bulan, nak puasa terus, tak mau buka-buka dah. Dan Nabi SAW bila buka dengan kami sehingga kami katakan bahawa beliau akan terus berbuka dan tak puasa. Bila Nabi tak puasa pula macam tak mau puasa langsung. Macam itulah keadaan Nabi kurang. Dan aku tidak melihat Nabi SAW menyempurnakan puasa sebulan melainkan dalam bulan Ramadan saja. Ini menjadi dalil bahawa Nabi SAW tak berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan aku juga sallallahu alaihi wasallam Muhammad tidak pernah melihat baginda berpuasa dalam sebulan yang lebih banyak sallallahu alaihi wasallam Muhammad melainkan ketika Nabi SAW berada dalam bulan berpuasa dalam bulan Sya'ban. Jadi di sini menunjukkan bahawa di antara banyak-banyak bulan yang Nabi SAW lalui dalam bulan setahun, bulan yang Nabi SAW banyak berpuasa ialah bulan Sya'ban. Makna hadis. Di dalam hadis diceritakan bahawa sallallahu alaihi wasallam Muhammad menunjukkan bahawa kita digalakkan untuk memperbanyakkan amalan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, iaitulah amalan untuk berpuasa sebagaimana Nabi SAW melakukan dalam bulan Ramadan, dalam bulan Sya'ban. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan Nabi SAW banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Jadi ulama berpendapat bahawa Rasulullah SAW berpuasa Sya'ban secara penuh pada sebahagian tahun, dan sebahagian tahun yang lain baginda Nabi SAW berpuasa sedikit, yakni dalam tahun-tahun yang dilalui oleh Nabi SAW ni, sebahagian pendapat ulama begini, ada tahun yang Nabi SAW berpuasa penuh Sya'ban, ada tahun yang Nabi mengambil sebahagian saja daripada bulan Sya'ban untuk berpuasa. Itu sebagian pendapat ulama. Pendapat kedua pula mengatakan bahawa Nabi SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh dalam bulan Sya'ban kecuali Ramadan sahaja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sementara hadis yang mengatakan bahawa Nabi SAW berpuasa pada bulan Sya'ban melainkan sedikit, yang tidak berpuasa, boleh difahami dengan mengatakan bahawa dari sudut bahasa, kalau seorang yang sering berpuasa dibolehkan untuk mengatakan dia berpuasa sebulan penuh disebabkan kelaziman akan perbuatan tersebut, ataupun dia telah berpuasa sebagian besar daripada bulan tersebut. Ulama yang ni menyebutkan bahawa apa? Dia kata biasanya bila orang banyak berpuasa tu, orang kata seolah macam dia ni jenis puasa sebulan ni. Faham tak ni? Dia maksud orang biasa menggelarkan dia macam tu, walaupun dia tak berpuasa sebulan. Sebab Nabi SAW dan sebab Sayyidina Aisyah mengatakan wala sama syahran kamilan ghaira Ramadan. Dia tidak berpuasa Rasulullah SAW sebulan penuh melainkan bulan Ramadan sahaja. Jadi dua pendapat ulama tentang adakah Nabi SAW berpuasa sebulan penuh dalam bulan Sya'ban. Pendapat pertama kata Nabi SAW, ya, Nabi SAW pernah berpuasa penuh, tetapi bukan sepanjang-panjang sallallahu alaihi wasallam Muhammad setiap tahun Nabi berpuasa penuh sebulan. Ada tahun yang Nabi puasa penuh sebulan, ada tahun yang Nabi puasa tak penuh sebulan, macam tu. Pendapat kedua kata tak, Nabi tak puasa penuh sebulan, tapi Nabi banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban. Sebab
Dalil hadis Nabi SAW, Sayyidina Aisyah mengatakan bahawa Nabi wala sama syahran kamilan ghaira Ramadan. Tidaklah Nabi SAW berpuasa sebulan penuh melainkan bulan Ramadan sahaja. Ini dua pendapat ulama yang kita boleh ambil. Ada orang dia rajin berpuasa Rajab, Syaban, Ramadan. Ahlan wa sahlan kalau dia punya kemampuan. Hebat orang yang rajin puasa macam ni, subhanallah. Allah akan angkat darjat dia. Orang-orang hebat, orang yang banyak berpuasa. Rajab dia berpuasa pasal apa? Pasal kelebihan bulan Rajab, bulan haram. Syaban pasal apa dia berpuasa? Sebab Nabi SAW banyak berpuasa dalam bulan Syaban. Ramadan memang wajib kena puasa dah. Salih al-simat. Maka punya kelebihan yang sangat hebat. Ada orang puasa Rajab, subhanallah, pasal apa? Pasal bulan Rajab ni bulan-bulan haram. Ada orang puasa Syaban pasal banyak Nabi SAW banyak puasa. Masuk bulan Ramadan terus tak puasa. Hadis Allah SWT. Masuk bulan Syawal pula dia puasa 6 hari, dia kata dia cukup dah setahun. Tuan-tuan, ni tak dia. Baik, tuan-tuan sekalian, saya semat faham nah? Yang pertama, apakah kelebihan daripada bulan Syaban? Bulan Syaban merupakan bulan yang Nabi SAW banyak berpuasa. Maka kita pun boleh mengambil manfaat daripada bulan Ramadan dengan meniru sunnah Nabi SAW, iaitu memperbanyakkan puasa dalam bulan Syaban. Baik, salih alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Rabbi, tuan-tuan salih alaihi wasallam. Yang kedua, salih alaihi wasallam Muhammad, bulan Syaban merupakan bulan yang Allah banyak mengampunkan dosa. Allah ampun dosa orang banyak dalam bulan Ramadan, bulan Syaban. Salih alaihi wasallam Muhammad. Malam nisfu Syaban merupakan malam yang penuh berkat dan rahmat selepas malam Al-Qadar. Sayyidina Aisyah menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah turun pada pertengahan malam, pada malam pertengahan Syaban. Malam pertengahan Syaban ni panggil sebut nisfu Syaban, dan mengampunkan dosa-dosa orang yang lebih banyak daripada bilangan bulu-bulu kambing Bani Kalb. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Bani Kalb di Madinah terkenal sebagai satu kabilah yang banyak membelah kambing. Dia paling banyak sekali belah kambing. Nabi kata apa? Pada malam nisfu Syaban tu Allah akan mengampunkan dosa-dosa hamba dia sebanyak mana? Lebih banyak daripada bilangan bulu-bulu kambing milik Bani Kalb. Seekor kambing tu pun banyak lah. Ini satu milik mereka. Bila? Malam nisfu Syaban. Sebab tu pada malam nisfu Syaban, perbanyakkan amalan-amalan sunat, perbanyakkan istighfar, bangun pada malam-malam tersebut untuk meraih ganjaran pengampunan dosa di sisi Allah SWT. Ada ulama yang dia bangun, ulama duk bincang panjang tentang boleh tak kita duduk berimpun beramai-ramai di masjid untuk kita beribadat pada malam nisfu Syaban. Tuan-tuan, ada ulama yang membenarkan perbuatan tersebut sebab dia menjadi amalan tabi'in. Orang tabi'in mereka akan pergi berimpun beramai-ramai di masjid untuk beramal pada malam nisfu Syaban. Ada tapi yang disunatkan kepada yang tidak ada khilaf ialah sunat untuk kita bangun berqiyamul lail pada malam tersebut. Yang ni tak ada khilaf. Semua orang pun bangunlah untuk berqiyamul lail pada malam tersebut. Yang ada khilaf ni, yang kata boleh tak boleh ni, ialah orang yang duk pergi berimpun di masjid. Salih alaihi Muhammad pada malam tersebut, tuan-tuan. Di subhanallah, dia dan para tabi'in duk berimpun di masjid, pakai dengan pakaian-pakaian cantik-cantik, berwangi-wangian pada malam-malam tersebut, pergi buat ibadat. Salih alaihi Muhammad, tuan-tuan sekalian. Ada yang membenarkan. Kemudian yang tak ada khilafnya ialah kita sendiri bangun pada malam tersebut untuk berqiyamul lail pada malam tersebut. Bangun. Kalau tak pergi ke masjid pun buat di rumah. Salih alaihi Muhammad. Bangun pukul 3-4 pagi ataupun pada malam tersebut kita memakai pakaian yang cantik, kita memakai wangi-wangian, kita banyakkan ibadat, kita bangun untuk bertahajud, kita bangun sembahyang sunat taubat, kita bangun sembahyang sunat hajat, kita banyakkan istighfar, kita banyakkan baca Quran, banyakkan doa. Sebab apa? Sebab malam tu malam yang Allah nak ampunkan dosa-dosa hamba dia yang lebih banyak daripada bilangan bulu-bulu kambing milik Bani Kalb. Hadis tersebut riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi SAW tidak tidur pada malam tersebut sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala.
Yang maksud dia, Rasulullah SAW kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW telah bangun pada malam yang nisfu Sya'ban dan bersembahyang, dan sungguh lama sujudnya sehingga aku fikir bahawa baginda telah wafat. Nabi SAW bangun pada malam tersebut, punya qiyamul lail, dia sembahyang, dia sampai apa? Sampai ke tahap sallallahu alaihi Muhammad, Sayyidina Aisyah kata apa? Lama sangat sujud sampai dia, Nabi dah wafat apa? Apabila aku melihat sallallahu alaihi Muhammad, apabila aku melihat demikian, aku mencuit ibu jari kaki baginda Nabi SAW dan bergerak. Nampak bergerak tu, lega lah. Kemudian aku kembali dan aku dengar baginda Nabi SAW berkata dalam sujudnya, Ya Allah, aku pohonkan kemaafanmu daripada apa yang telah, daripada yang akan diturunkan, dan aku pohonkan keredaanmu daripada kemurkaanmu, dan aku berlindung kepadamu daripadamu, dan aku tidak dapat menghitung pujian terhadapmu seperti kamu memuji dirimu sendiri. Nah, itu di antara lafaz doa yang Nabi SAW panjatkan ketika Nabi SAW sujud. Nabi SAW sujud dalam malam nisfu Sya'ban. Setelah itu baginda Nabi SAW selesai semayang, lalu baginda berkata kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah datang kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban dan memberi keampunan kepada mereka, sallallahu alaihi Muhammad, yang beristighfar. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, memberi rahmat ke atas mereka yang memberi rahmat, yakni melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan melambatkan rahmat dan keampunan terhadap orang-orang yang dengki. Jadi di antara perkara yang menghilangkan rahmat Allah kepada orang-orang yang patut dapat pada kelebihan pada malam nisfu Sya'ban ialah orang-orang yang ada masalah hubungan silaturahim dengan orang mukmin yang lain. Ada hasad dia, ada dengki dia, maka tuan-tuan pada waktu tersebut dia tak mendapat rahmat dan kasih sayang Allah pada malam yang sepatutnya dia dapat rahmat dan kasih sayang Allah, iaitu pada malam nisfu Sya'ban. Tuan-tuan, apa yang kita boleh ambil daripada perbuatan Nabi SAW, pada hadis Nabi SAW ni? Yang pertama, bangun qiyamul lail pada malam nisfu Sya'ban. Memperpanjangkan sujud kepada Allah. Kita bangun, kita semayang, dan kita sujud, dan dalam sujud kita itu kita melantunkan sallallahu alaihi wasallam pengharapan kita kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa kita. Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap kita. Dan yang ketiga, kita kena buat apa tuan-tuan sekalian? Kita kena banyakkan istighfar pada malam nisfu Sya'ban. 5 malam yang disebut sebagai malam makbul doa oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Um. Yang pertama malam Jumaat, yang kedua malam 1 Rejab, yang ketiga malam nisfu Sya'ban, yang keempat malam Hari Raya Aidil Fitri, dan yang kelima malam Hari Raya Aidil Adha. Tulis kat komen tu. Pertama malam Jumaat, yang kedua malam 1 Rejab, yang ketiga malam nisfu Sya'ban, yang keempat malam Hari Raya Aidil Fitri, yang kelima malam Hari Raya Aidil Adha. Ni 5 malam makbul doa. Jadi malam tu perbanyakkan berdoa. Kita ada berapa hari lagi kita nak sampai nisfu Sya'ban? Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Bila sampai saya nisfu Sya'ban, semua saya nak ajak semua yang tengok live ni, semua yang tengok rakaman ni, tuan-tuan, saya nak ajak semua untuk kita bangun qiyamul lail pada malam nisfu Sya'ban. Kita bangun berqiyamul lail dan kita manfaatkan malam tersebut untuk kita sungguh-sungguh berdoa agar Allah keluarkan negara kita ni daripada masalah COVID-19 ni. Daripada wabak yang Allah sedang uji kita dan negara kita ni. Kita berada dalam ketakutan, kita berada dalam kegelisahan setiap hari. Kita manfaatkan malam makbul doa yang namanya malam nisfu Sya'ban ni untuk kita memperbanyakkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, doa kepada Allah pada malam tersebut. Sebab
Nah, dia salah satu daripada malam makbudah. Yang ke berapa? Salih alaihi wasallam. Yang pertama, nisfu bulan Ramadan, bulan Syaban, bulan yang Nabi SAW banyak berpuasa. Yang kedua, bulan yang disebut sebagai bulan apa? Diampunkan segala dosa. Yang ketiga, bulan yang diangkat segala amalan. Jadi dalam amalan setahun tu tuan-tuan, dalam bulan Syaban ni bulan diangkat. Buku catatan amal, amalan-amalan yang kita buat dalam sepanjang tahun salih alaihi Muhammad akan diangkat dalam bulan Syaban. Dalil dia hadis riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah taala. Kitab puasa dalam bab puasa Nabi SAW, hadis ke 2317. Salih ala sayyidina Muhammad. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salih ala sayyidina Muhammad, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan bagaimana engkau berpuasa dalam bulan Syaban. Aku tak pernah tengok engkau banyak puasa sampai macam sebulan ni, kecuali dalam bulan Syaban. Nabi SAW pun bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Kata Nabi SAW, itu adalah bulan yang mana manusia sering lalai akannya, iaitu yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ni kita bulan yang aku banyak puasa sangat ni ialah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia sebab dia duduk di antara Rajab dengan Ramadan. Bulan Rajab banyak orang buat ibadat pasal bulan haram. Bulan Ramadan apatah lagi banyak. Bulan ni macam bulan istirahat, ramai orang lalai. Sebab tu Nabi SAW banyak buat ibadat dalam bulan Syaban. Nah, jadi ulama menyebutkan apa? Ulama menyebutkan bahawa salih Syaban dianjurkan kepada kita untuk memperbanyakkan amalan pada waktu orang lalai untuk melakukan amalan tersebut. Jadi antaranya adalah bulan Syaban. Lalu Nabi SAW sambung, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Salli ala sayyidina Muhammad. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata bulan tersebut adalah bulan tersebut adalah bulan yang diangkat amalan-amalan kepada Rabbul Alamin. Bulan tersebut ialah bulan yang diangkat amalan kepada Tuhan sekalian alam. Maka kata Nabi, fa uhibbu, maka aku suka an yurfa amali wa ana shaimun, aku suka kalau amalan aku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Nabi SAW nak sebab apa dia banyak puasa ni? Sebab dia nak waktu salih ala sayyidina Muhammad diangkat amalan dia tu, waktu tu dia sedang berpuasa. Jadi tuan-tuan, itulah jawapan Nabi SAW pasal apa yang Nabi SAW banyak puasa dalam bulan Syaban. Kita ada dua waktu solat yang kita kalau boleh jangan tinggal semayang berjemaah. 2. Salih ala sayyidina Muhammad. 3. Tambah tu lagi. Kalau 5, ini yang paling baik. Semayang jemaah setiap waktu ni. Kita, tuan-tuan, tak ada sebab kita tak semayang jemaah walaupun kita duduk kuarantin di rumah ni. Kita duduk di rumah. Lagilah boleh semayang jemaah. Apa alasan semayang seorang-seorang? Kita ada anak, kita ada isteri kita. Kita semua ada kat dalam rumah. Semayang jemaah lah tuan-tuan. Semayang jemaah. Salih ala sayyidina Muhammad. 5 waktu. Tak ada reason tuan-tuan tak semayang jemaah. Faham lah? Jadi dalam dia pun jawab faham tu. Terbiasa tu. Faham? 5 salih ala sayyidina Muhammad
waktu kalau boleh nak sembahyang jemaah. Tapi kalau tak dapat 5 waktu ni untuk sembahyang berjemaah, pastikan 3 waktu ni kita sembahyang berjemaah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Malam di 10 Syakban pada 8 April 2020, malam Khamis. Terima kasih. Salli ala Sayyidina Muhammad Al-Yasha' Osman. Terima kasih. Bila? 8 April. Tu siap. Baik tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. 5 salli ala Sayyidina Muhammad waktu kalau boleh. Tapi kalau tak dapat, tolong jaga 3 waktu ni. Yang pertama, sembahyang subuh berjemaah. Yang kedua, sembahyang asar berjemaah. Yang ketiga, sembahyang isyak berjemaah. Subuh, Nabi kata, man shalla subh fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Wa man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa sembahyang isyak jemaah, pahala dia seperti dia bangun qiyamul lail separuh malam. Siapa yang sembahyang subuh jemaah, ganjaran dia seperti dia berqiyamul lail seluruh malam. Itu yang pertama. Jadi isyak dekat situ. Jaga jangan tinggal sembahyang isyak jemaah. Subuh dengan asar ni tak pasal apa? Pasal 2 waktu ni malaikat tukar shift. Tukar shift. Kata Nabi SAW, malaikat berimpun pada 2 waktu, iaitu waktu isya subuh dengan asar. Malaikat pada sebelah malam dia akan naik, akan turun pada waktu subuh. Bukan, akan naik, akan turun pada waktu asar, naik pada waktu subuh. Tu malaikat yang jaga sebelah malam. Dan malaikat yang jaga sebelah siang akan turun pada waktu subuh dan naik pada waktu asar. Dan bila dia naik bertemu dengan Allah, Allah akan tanya, dalam keadaan Allah Maha mengetahui, apa yang hamba aku sedang buat waktu kamu turun, waktu naik. Lalu kata malaikat, kami tidak mendapati mereka melainkan mereka sedang sembahyang. Di malaikat, dua-dua malaikat ni yang turun ni nak naik. Dua-dua ni turun duk berimpun semua dekat panjkat tu. Nak bagi faham tu kan. Dan waktu tu subhanallah saya cermat, depa semua dia naik, yang naik pun yang turun pun dia akan pergi bagi tahu report dekat Allah yang waktu kami naik dan kami turun tadi ni depa sedang sembahyang ya Allah. Dalam satu riwayat menyebutkan depa mohon pada Allah, ya Allah engkau ampunkanlah dosa mereka di hari kiamat nanti. Jadi tuan-tuan, saya cuma ingatlah 3 waktu ni kalau boleh tolong jangan tinggal. Dan kalau boleh 5 waktu sembahyang, 5 waktu kita nak sembahyang berjemaah. Biasakan kita sembahyang jemaah di rumah, dan kalau boleh 3 waktu ni jangan tinggal langsung sembahyang berjemaah, iaitu sembahyang subuh, sembahyang asar dengan sembahyang isyak. Lagi, apakah kelebihan malam adakah kelebihan bulan salli ala Sayyidina Muhammad Syakban? Yang keempat, bulan Syakban, bulan Allah membuka pintu rahmatnya. Demikian disebut oleh Khalifah Umar Abdul Aziz yang telah memberitahu wakilnya di Basrah. Umar Abdul Aziz ni tuan-tuan, subhanallah, dia merupakan pemimpin sebaik-baik pemimpin. Tuan tengok macam mana pemimpin yang baik ni. Pemimpin yang baik ni, dia sentiasa memperingatkan rakyat dia tentang salli ala Sayyidina Muhammad, hubungan rakyat dia dengan Allah. Bukan setakat dia jaga. Tuan-tuan, Allah sebut, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin daripada kalangan kamu. Syarat nak taat kepada ulil amri minkum, balik kepada bagaimana ketaatan dia kepada Allah dan Rasul. Dan kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, setiap daripada kamu ni adalah pemimpin. Dan kamu akan ditanya daripada setiap kepimpinan kamu, setiap orang yang kamu pimpin. Jadi ulama menyebutkan tentang ciri pemimpin, dia ada 2. Ciri pemimpin yang baik ada 2. Yang pertama, dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad melaksanakan apa yang Allah perintah pada dia dan dia meninggalkan apa yang dilarang pada dia. Ini pemimpin yang baik ni, pemimpin negara ke, pemimpin peringkat negeri ke, pemimpin peringkat apa, sampai kepada kita memimpin keluarga kita. Syarat jadi pemimpin yang terbaik ni, yang pertama pada ni, dia taat pada Allah, dia tinggal larangan Allah. Dan yang kedua, dia memastikan orang yang dipimpin
taat perintah Allah dan meninggalkan larangan di sisi Allah. Boleh faham tuan-tuan? Duduk pilah kita kat mana pun. Kita jadi pemimpin negara, kita jadi pemimpin kawasan, kita jadi pemimpin Dewan Undangan Negeri ke, kita jadi penghulu kampung ke, kita jadi pemimpin dalam keluarga kita, dalam rumah kita ni. Salih Al-Zahmat sebagai ketua keluarga. Maka tuan-tuan, apa kita kena buat? Kita kena punya dua ciri ni. Yang pertama, kita taat pada Allah, kita tinggalkan semua, kita taat segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah. Dan yang kedua, Salih Al-Zahmat, kita kena pastikan orang yang duduk di bawah kita tu taat perintah Allah dan meninggalkan, Salih Al-Zahmat Muhammad, larangan-larangan Allah. Tuan-tuan sekalian Al-Zahmat, demikianlah yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Dia telah memberitahu wakilnya di Basrah. Dia sebut apa? Hendaklah kamu memerhatikan 4 malam dalam 1 tahun. Dia kata dia pesan ni dekat wakil dia ni. Perhati 4 malam dalam setahun ni. Jangan sia-siakan dia. Kerana sesungguhnya Allah membukakan pintu rahmatnya dengan seluas-luasnya. Rahmat ni apa? Kasih sayang Allah. Belas kasihan Allah. Dia kata apa? Hendaklah kamu perhatikan 4 malam dalam setahun, kerana sungguhnya Allah membukakan pintu rahmatnya dengan seluas-luasnya. Iaitu, pertama, malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, malam Aidil Fitri. Yang keempat, malam Aidil Adha. Salih alaihi wasallam. Boleh? Tulis. Saya suruh tulis tu kan, saya apa? Pasal ingat. Bila kita tulis tu kita ingat. Kalau tuan-tuan ada pen dan kertas tuan tulis. Tulis ni dia bantu pada ingat. Nah, saya sebab dengar saya lupa. Buat macam mana kita ni kan? Nama pun insan, nasib lupa. Ya tak? Soal dengar tu ni ingatlah. Tapi ulama kata apa? Ilmu ni macam kuda liak. Kuda liak, dia nak tambat kuda liak tu dia kena ikat dengan tali. Ilmu ni nak ikat dia dengan tulis. Tulis kadang-kadang kita pun tak faham kita tulis apa. Tulis macam cacing kerawit tulis. Yang tulis pun bukan rajin baca sangat, kan? Tapi dengan dia menulis tu sebenarnya dia merekod apa yang dia dengar dan merekod itu. Dia nak tulis kan, dia rekod dalam kepala dia. Itu yang membantu pada ingatan. Sebab tu orang menghafal Quran pun tuan-tuan, dia salih alaihi Muhammad, yang antara cara yang diajarkan kepada orang-orang yang menghafaz Quran, di antara ialah menulis balik Al-Quran tu, ditulis balik. Tulis tu dia bantu ingat. Jadi saya pun ajaklah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ada pen, tak ada kertas, tuan-tuan tulis dekat komen tu. Tulis kat komen tu, tujuan dia pasal apa? Supaya membantu kita untuk mengingat. Salih alaihi wasallam. Jadi ulang balik, kata Khalifah Umar Abdul Aziz, dia beritahu dekat wakilnya di Basrah, hendaklah kamu merhatikan 4 malam dalam 1 tahun, kerana sesungguhnya Allah membukakan pintu rahmatnya dengan seluas-luasnya. Iaitu, pertama, pada malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, malam Aidil Fitri. Yang keempat, malam Aidil Adha. Ini 4 malam. Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, dah? Di malam-malam ni nak buat apa ni? Buat ibadat. Perbanyakkan ibadat malam tersebut. Bangun qiyamul lail. Banyakkan berdoa. Baca Quran. Istighfar kepada Allah. Saya susun satu buku, nama dia Amalan Mengangkat Darjat. Tuan-tuan carilah buku tu. Buku Amalan Mengangkat Darjat ni keluaran Galeri Ilmu. Tuan-tuan boleh search dekat Galeri Ilmu. Tuan-tuan order buku tu secara online pun boleh. Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kita pun ada buat jualan secara online. Saya susun siap-siap ada amalan apa yang kita boleh buat pada setiap hari, daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Dan dalam tu ada susunan satu yang disebut sebagai susunan amalan-amalan ketika qiyamul lail. Daripada bangun tahajud, kemudian kita buat sunat taubat, kemudian kita buat sunat hajat, kemudian kita tutup dengan witir. Dan saya juga susun apakah sallallahu alaihi Muhammad senarai bagaimanakah kita nak menyusun doa
yang kita nak buat pada setiap hari. Susun. Doa-doa yang nak kita panjat, mula dengan doa minta ampun diri sendiri, kemudian minta ampun dosa ibu ayah, kemudian minta ampun dosa guru-guru, kemudian minta ampun dosa ahli keluarga, kemudian kita minta urusan-urusan, mudahkan urusan kehidupan kita, kemudian kita minta urusan apa ni, di alam barzakh lah, di padang mahsyar lah, apa semua. Susun tu elok-elok. Ni, dan kita manfaatkan waktu pada malam-malam yang makbul doa tu tuan-tuan, untuk kita yang malam-malam yang Allah limpahkan rahmat dan Allah makbulkan doa ni, kita melaksanakan sebaik mungkin amalan-amalan kita pada hari tersebut. Jadi rugi kalau kita melalui malam-malam tersebut tuan-tuan sekalian dalam keadaan kita tak memanfaatkan sebaik-baiknya. Tambah malam 2 hari raya lagi lah tuan-tuan, waktu tu pekat-pekat balik raya lah dengan anak cucu, wik lah apa semua. Pakai tuan-tuan sebagai Muslim Islam, nah pakai qiyamul lail ke tak qiyamul lail kan, tak tahulah tuan-tuan. Sedap-sedap subuh pun terlajak pada hari tersebut. Tuan-tuan sekalian, malam-malam tersebut lagi Allah nak bagi ganjaran pahala, lagi ujian besar pada kita insya-Allah. Tuan-tuan, dan yang kelima, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kelebihan daripada kelebihan daripada bulan Syaban. Bulan Syaban ialah bulan untuk menambahkan amalan. Dalam satu riwayat menyebutkan, apabila tiba malam nisfu Syaban, maka pada malam tersebut berjagalah kamu dengan mendirikan solat, beribadat dan berpuasa pada siangnya. Allah berfirman, sesiapa yang meminta ampun, maka aku mengampunkan. Sesiapa yang ditimpa bala bencana, maka aku lepaskan. Mereka yang meminta rezeki, aku berikan kepadanya rezeki. Jadi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, buat amalan apa? Dalam riwayat ini menceritakan, bila kita tiba malam nisfu Syaban, disuruh pada kita untuk berjaga malam. Untuk kita berqiyamul lail. Semayang. Buat apa ni, sallallahu alaihi wasallam, bangun tahajud, bangun solat sunat taubat, kalau dapat bangun semayang sunat tasbih. Nabi SAW sebut tentang kelebihan tasbih, semayang tasbih. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak dapat setiap malam, buat seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, buat sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, buat setahun sekali. Tuan-tuan, saya cadang tuan buat lagu ni. Kita ada 4 malam yang disebutkan oleh Khalifah Umar Abdul Aziz Sadini yang kita kena perhati elok. 4 malam ni adalah 4 malam yang sangat istimewa di sisi Allah. Maka kalau dapat dalam setahun tu tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, buatlah 4 malam ini untuk kita buat sebagai sallallahu alaihi wasallam malam yang kita lakukan semayang tasbih. Semayang tasbih. Bila? Malam 1 Rejab, malam nisfu Syaban, dan 2 malam hari raya. Kalau tuan-tuan rasa tak mampu nak bangkit pukul 3-4 pagi untuk buat semayang tasbih, tuan-tuan buat siap-siap lepas semayang isyak, semayang tasbih. Lepas semayang isyak, buat semayang tasbih siap-siap. Secure siap-siap. Pasal Allah, kalau pukul 3-4 pagi buat semayang tasbih, Allah tuan-tuan, rokok boleh tumbang. Ni, rokok. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, subhanallah. Panjang sangat. Jadi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, buat siap-siap semayang tasbih lepas semayang isyak. Lagi bangkit pula tuan-tuan pukul 4 pagi ataupun pukul 5 pagi ataupun dalam sejam sebelum daripada subuh, kita bangun untuk kita semayang tahajud, kemudian kita semayang sunat taubat, kemudian kita semayang sunat hajat, kemudian kita tutup dengan witir, dan kita perbanyakkan berdoa pada malam-malam yang 4 malam yang sangat istimewa gitu, yang berdiri itu. Baik tuan-tuan sekalian bersama. Nah, yang kelima, bulan menambahkan amalan. Jadi di antara amalan yang dicadangkan kepada kita dalam riwayat ini menyebutkan apa? Sallallahu alaihi wasallam bangun untuk bersolat, beribadat. Dan disebutkan barang siapa yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad minta ampun, maka aku akan mengampunkan. Siapa yang ditimpa bala bencana, maka aku akan lepaskan. Dan siapa yang minta rezeki, akan aku berikan rezeki kepadanya. Maka tuan-tuan, jadikan amalan, perbanyakkan amalan pada malam tersebut. Yang berikutnya tuan-tuan, subhanallah, dan yang terakhir pada malam ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kelebihan yang ada pada bulan Syaban ialah
adanya malam nisfu Sya'ban. Itu di antara kelebihan dia. Kelebihannya ialah adanya malam nisfu Sya'ban pada bulan Sya'ban. Salih ala Sayyidina Muhammad. Perkataan nisfu itu sendiri dalam bahasa Arab bermaksud pertengahan. Tahukah kita di pertengahan bulan Sya'ban atau lebih kita kenal dengan nisfu Sya'ban, sebelum memasuki bulan Ramadan, segala amalan hamba Allah tadi akan diangkat sallallahu alaihi wasallam Muhammad ke langit dunia. Ini sebagian ulama menyebutkan. Nabi SAW tak sebut kata malam nisfu Sya'ban sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ulama menyimpulkan, sebahagian ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan tentang dia angkat tu ialah pada nisfu Sya'ban. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi SAW turut menyarankan kepada kita umatnya untuk memperbanyakkan amalan-amalan kebajikan pada malam tersebut. Bahkan sallallahu alaihi wasallam Muhammad sesetengah daripada ahli tafsir mengatakan bahawa malam nisfu Sya'ban itu ialah malam bara'ah ataupun malam keberkatan. Di subhanallah, tuan-tuan, kita dah sebut panjang lebar dah tadi. Malam nisfu Sya'ban ini malam ibadat. Ni 8 hari bulan April ni, insya-Allah sallallahu alaihi wasallam kita akan masuk malam nisfu Sya'ban. Saya nak minta tuan-tuan azam sungguh-sungguh, tahun ni kita tak mau sia-siakan malam nisfu Sya'ban kita. Sallallahu alaihi wasallam. Ni Allah nak lemparkan pengampunan ni. Allah nak melimpahkan rahmat ni. Allah nak hapuskan dosa-dosa kita ni sebanyak lebih banyak daripada bulu-bulu kambing milik kabilah Ka'b tu. Maka apa kita kena buat? Malam tahun ni azam sungguh-sungguh, aku tak mau lepaskan kehebatan dan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Malam ni sallallahu alaihi wasallam memandangkan kita semua pekat tak kerja lagi. Semua dah duduk di rumah, semua dah PKP, perintah kawalan pergerakan ni dah duduk di rumah. So kita tak ada alasan untuk kita tak berqiyamul lail, tuan-tuan. Tuan-tuan kata letih hari tu tak boleh qiyamul lail pasal duduk kerja. Ini tak ada alasan kata duduk kerja lah. Tuan-tuan rasa macam tidak awal lah. Tidak awal. Mana boleh nak pergi mesyuarat minum teh tarik tengok Liverpool dekat kedai mamak, tak ada, tuan-tuan sekalian. Bola pun tak ada. Kita tak ada alasan. Maka tidak awal, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bangun awal. Bangun sejam sebelum daripada subuh pun tak apa dah. Subuh kita masuk pukul 6, tuan-tuan bangun pukul 5 pagi. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad pergi mandi siap-siap, tuan-tuan pakai jubah cantik-cantik, tuan-tuan pakai kain telekung, muslimat pakai kain telekung cantik-cantik. Sallallahu alaihi wasallam Siti Khadijah ke, Rafidah ke, Khasidah ke, Jalanda ke, pakailah tuan-tuan. Kemudian pakai minyak wangi. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kita bangun berqiyamul lail pada malam nisfu Sya'ban ni. Kalau kita sebelum ni kita telah abaikan tahun ni, kita azam sungguh-sungguh kita nak buat nisfu Sya'ban, kita nak meraihkan nisfu Sya'ban sebaiknya, sebab kita sedang diuji dengan wabak sekarang ni, dan manfaatkan malam makbul doa kita pada malam tersebut supaya Allah mengangkat wabak ini daripada kita, insya-Allah. Ni semua yang tengok video ni, saya minta azam tahun ni kita nak beribadat malam nisfu Sya'ban. Dan kalau boleh bukan setakat kita seorang, kita nak kejut isteri kita, kita nak kejut anak-anak kita nak beramai-ramai pada malam nisfu Sya'ban ini untuk kita beribadat kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam merebut pengampunan di sisi Allah, dan kita nak merebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad rahmat yang Allah nak limpahkan kepada kita pada hari tersebut. Dan sebagai conclusion dia, tuan-tuan, kesimpulan dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bulan Sya'ban ialah bulan yang banyak kelebihannya. Bulan Sya'ban, bulan yang orang selalu lalai dengan dia, kata Nabi SAW. Sebab orang sallallahu alaihi wasallam terlalu menumpukan ibadat dalam bulan Rajab dan menumpukan ibadat dalam bulan Ramadan. Lalu Nabi SAW encourage kita untuk kita perbanyakkan ibadat dalam bulan Sya'ban, sebab bulan Sya'ban merupakan bulan yang selalu dilalaikan oleh manusia. Yang ketiga, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban juga Nabi SAW banyak berpuasa dalam dia. Maka kita disunatkan untuk berbanyak puasa mengikut sunnah Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati sekalian, bulan Sya'ban ada satu malam yang nama dia nisfu Sya'ban, yang Allah melimpahkan rahmat dan pengampunan pada malam tersebut. Maka tuan-tuan, kesimpulannya subhanallah,
kita perbanyakkan amalan kita dalam bulan Sya'ban, kita perbanyakkan doa kita dalam bulan Sya'ban, dan kita berazam untuk sama-sama kita memperbanyakkan ibadat dalam malam nisfu Sya'ban insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan banyaknya ibadat kita dalam bulan Sya'ban ini, kita telah bersiap untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita telah dilatih dengan puasa, kita telah dilatih dengan sedekah, kita telah dilatih dengan qiyamul lail, maka nanti masuk Ramadan kita dah permudah, amalan kita akan jadi mudah sebab kita telah terbiasa dengan amalan-amalan tersebut insya-Allah. Tuan-tuan, cukup sekadar itu untuk malam ni. Saya ucap terima kasih kepada semua yang sudi menonton sampai habis, daripada awal sampai habis. Saya ucap terima kasih juga kepada pihak Surau Al-Mukhlisin yang sudi untuk menganjurkan program kita pada malam ni, dan kita doakan supaya Allah memberikan segala kebaikan kepada usaha yang telah dilakukan oleh pihak surau, dan kita sama-samalah berdoa dan terus berdoa agar Allah menjauhkan kita atau menghentikan wabak yang berlaku dalam negara kita ini, dan subhanallah, dan Allah jauhkan kita dan keluarga kita daripada terkena wabak COVID-19 ni insya-Allah. Dan salli ala sayyidina Muhammad. Sekian dulu untuk hari ini, untuk kali ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anna batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami berada dalam malam-malam daripada bulan Sya'ban ini, ya Allah. Ya Allah, kami berada dalam majlis ilmu ni, ya Allah. Ya Allah, kami bermohon padamu, ya Allah, Engkau terimalah doa kami, ya Allah. Engkau pandanglah kami, ya Allah. Ya Allah, jauhlah kami daripada wabak ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Andai dosa-dosa kami yang menjemput wabak ini, ya Allah. Ya Allah, jauhlah kami dan keluarga kami daripada wabak ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau berhentikanlah wabak ini, ya Allah, di negara kami, ya Allah. Bila keselamatan kepada keluarga kami dan seluruh rakyat di Malaysia ini, ya Allah. Bila kesembuhan, ya Allah, kepada sahabat-sahabat kami, keluarga kami yang telah dijangkiti oleh wabak ini, ya Allah. Ya Allah, tolonglah, ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.